أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga, sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin daripada Allah Subhanahu wa taala, hidayah daripada Allah, kita dapat sama-sama meneruskan perkongsian ilmu kita pada malam hari ini. Kita syukur atas nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Saya muliakan Tuan Pengerusi Surah Jumaat Mustaqim, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, seterusnya, ayahanda dan bonda muslimin dan juga muslimat. Yang besar tak dapat diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Telah berkata Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah taala dalam syairnya pada nasihat yang ke-15 di dalam kitab Ya Bunayya, dalam Lamiyah Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah taala, bercakaplah dengan bahasa yang baik. Malam ni kita tengok pada nasihat yang ke-15. Pada nasihat yang ke-14 pada bulan yang lalu, kita telah pun selesai berbicara tentang ilmu itu indah bila diamalkan. Tidak cukup sekadar kita ada ilmu, tetapi buah daripada ilmu itu hasilnya ialah amal. Mesti kita usaha untuk amal, walaupun sekali. Dan disebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apalah artinya seseorang itu, disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah sebut, seandainya seseorang itu memiliki beribu-ribu bilah senjata ataupun pedang yang tajam, apakah pendapat engkau, dia kata, apabila satu orang itu tiba-tiba diterkam oleh binatang buas, yakni singa, sedangkan dia tak sempat ataupun tak boleh menggunakan senjata-senjata yang dimiliki.
lalu dia mati diterkam oleh binatang tersebut. Apa pendapat kamu? Maka begitulah dibagi misal. Satu orang yang memiliki ilmu yang banyak, tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Hanya sekadar tahu maklumat, tetapi tidak beramal. Maka jadilah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura ma'atan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai segala orang yang beriman, jangan kamu kata sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kabura ma'atan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah, kemurkaan Allah, bagi mereka yang berkata apa yang tidak mereka lakukan. Maka sebab itu kita dah bahaskan, ada 5 kategori ulama. Ulama ni ada 5 jenis. Kita dah sebut dah. Tak cukup sekadar berilmu, tetapi kita kena amal dengan ilmu kita. Ulama yang pertama, ulama yang dia tahu, yang dia ada ilmu, dia mengetahui, dia beramal dengan ilmunya dan mengajarkan pula kepada orang lain. Itu yang pertama, ni yang terbaik. Sebab kalau kita tengok, kan disebutkan al-ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris nabi. Nabi dan juga rasul sifatnya mestilah penyampai, tabligh. Dia tak boleh tidak menyampaikan, tak boleh. Kan ada 4 tunjang ataupun sifat utama. Sebenarnya ada banyak sifat nabi dan juga rasul ni banyak, tapi hak 4 ni adalah dipanggil core, asaslah, yang tunjang, yang terbesar. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kena menyampaikan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau satu orang itu dia ada ilmu tetapi dia kedekut untuk menyampaikan kepada orang, maka dibimbangi, dia akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang dimiliki. Sebab tu adik-adik di sekolah ni dia ada terror matematik, jangan kedekut ilmu. Kawan kata tolong ajar Asad, kan, share. Dia kata saya di rumah buka tuition, bayar tau. Dia kata kedekut sungguh. Jangan kedekut. Baik, jadi Allah SWT ada sunnah Muhammad, kata Imam atas Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan, dalam nasihat beliau ketika satu orang lelaki menyebutkan tentang izzud dunia dan juga izzul akhirah. Disebutkan izzud dunia, kemuliaan dunia ini dengan al-mal, dengan harta. Tetapi izzul akhirah, kemuliaan akhirat ialah dengan takwa. Dengan takwa dan juga ilmu disebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu itu seandainya engkau membahagi-bahagikan ia, dia tidak akan habis dalam khazanah milikanmu. Manakala harta apabila engkau belanjakan, engkau berikan, maka dia akan habis. Kalau guna untuk diri sendirilah ataupun kepada tempat yang tak sepatutnya. Dan ilmu itu menjaga ia akan engkau. Sedangkan harta engkaulah yang menjaganya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis tu jenis-jenis ulama. Ulama yang kedua, yang dia ada ilmu, dia tidak menyampaikan kepada orang lain tetapi dia beramal dengan ilmunya. Dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmunya tetapi dia tidak menyebarkan kepada yang lain. Baik. Bahkan ada juga yang menyembunyikan ilmunya, ataupun takut untuk menyatakan kebenaran, wal'azubillah. Baik, yang ketiganya ulama yang tidak memiliki ilmu dan tidak beramal dengan ilmunya dan tidak menyampaikan pula kepada orang. Nak sampai apa dia pun tak ada apa. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, yang tidak mempunyai ilmu, yang beramal dengan ilmu, beramal dalam keadaan tidak berilmu dan tidak pula menyampaikan. Ini pun tak boleh juga. Dan disebutkan juga di dalam kitab Lulu'lil Mu'min yang kelimanya, jenis ulama ialah yang tidak mempunyai ilmu tetapi menyampaikan ilmunya dan tidak beramal. Ada 5 jenis. Dan dalam kategori ini ada juga disebutkan sebagai ulama su, ulama yang jahat. Na'udzubillah. Itu dalam bab yang lain. Dalam 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama ada disebutkan
oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah tentang martabat, kemuliaan, kelebihan ilmu dan ulama. Jadi sebab itulah tak cukup sekadar ilmu, tetapi ianya akan menjadi indah apabila kita beramal dengan ilmunya. Itu nasihat yang ke-14. Adapun nasihat yang ke-15, beliau menyebutkan kepada kita, bercakaplah dengan bahasa yang baik. Jamulal mantiq bin nahwi faman, dia kata. Yuhramil i'raba fin nutqi ikhtabal. Yuhramil i'rab, dia kata. Siapa yang tidak mengerti i'rab, yakni ilmu nahwu, fin nutqi ikhtabal, dia kata, maka akan cederalah percakapannya. Baik, kata Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala dalam ribuan syairnya, hanya sedikit sahaja dalam beberapa rangkap sahaja diletakkan dalam kitabnya, dalam Ya Bunaya ini, daripada ribuan syair beliau meletakkan pada nasihat yang ke-15, beliau menyatakan kepentingan bercakap ataupun berbahasa dengan bahasa yang baik. Tadi zuhur kita dah cerita dah, kita dah beritahu di dalam Al-Quran ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beberapa tempat qaul, percakapan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, qawlan sadida, qawlan karima, qawlan ma'rufa, qawlan layyina, disebutkan tentang ilmu komunikasi, ilmu ataupun teknik komunikasi di dalam Al-Quran. Jadi Al-Imam Ibn Wardi ataupun pengarang menyatakan kepada kita tentang kepentingan untuk kita memahami bahasa dengan baik, terutamanya bahasa Arab, yang menjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keutamaan untuk kita untuk faham. Kalau tak boleh mendalam pun, at least paling kurang pun yang sekadar lepas tanggungjawab ataupun yang telah pun diwajibkan kepada kita, iaitu yang paling mustahak ialah misalnya benda-benda yang wajib, sepertinya bacaan dalam solat ataupun benda-benda asal lah. Disebutkan antaranya, kalau daurah dengan Syekh Fahmi dulu, beliau menyebutkan Quran ni kalau boleh mula dengan surah Naba sampailah surah An-Nas, usaha untuk belajar makna Quran, mengaji. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut-takut isu di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala soal kita menjadi satu bebanan kepada kita. Sebab apa? Sebab masa ataupun umur kita ni panjang, tetapi kita tak usaha untuk kita mengetahui makna dan juga mentadabur, menghayati isi kandungan Al-Quran, at least juzuk ammah, at least, kata beliau menyebutkan ketika mana daurah satu ketika dahulu. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lagi kata Syekh Fahmi menyebutkan rahimahullah ta'ala, ilmu nahwu itu ialah ilmu yang membicarakan kaedah bahasa Arab. Macam bahasa Melayu lah, sama juga. Dia panggil, kalau bahasa Inggeris dia panggil grammar, kan, grammar lah. Kalau bahasa Arab ni, dia, kalau kalimah tu dia ada isim, fi'il dan juga araf, panjang. Kalau kita buka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, matan jurumiyah dan sebagainya, kalau basic di pondok, kita mengaji syarah kepada matan jurumiyah, mukhtasar, latif dan sebagainya. Baik, jadi isim, fi'il, haraf, kata nama, kata kerja, kan, kita belajar benda-benda tu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fi'il, madhi, mudhari', amar, siapa yang pukul siapa, Zaid pukul Ahmad ke Ahmad yang pukul Zaid, Ahmad dipukul oleh Zaid, Zaid yang memukul Ahmad. Jadi tukar. Sama juga konsep dengan bahasa Melayu. Siapa yang gagal menguasai bahasa dengan baik, tak kiralah bahasa apa pun, maka dia pasti akan gagal dalam komunikasi. Apatah lagi terlebih penting bagi seorang pendakwah. Bagi seorang pendakwah, seyogianya dia mengetahui bahasa, laras bahasa dengan baik. Kerana apabila kita gagal berkomunikasi dengan komunikasi yang benar, dia akan menyebabkan kesalahfahaman dalam masyarakat. Dan sebab itu hari ini apabila berlakunya, tak masuklah viral-viral tu banyak sangat, apa nama Baba Faiz pun duk jelaskan banyak kali dah. Sebab kita kena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ila akhir ayat. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan bijaksana, dengan contoh yang baik. Dan ulama sebut
menafsirkan akan ayat itu dengan laras pemahaman ataupun kadar faham manusia, masyarakat ataupun mad'u. Tak boleh kita menggunakan laras bahasa yang menyebabkan masyarakat jadi celaru, pening dan sebagainya. Maka sebab itu penting kita mengetahui kaedah bahasa. Bahasa Melayu dipanggil tata bahasa lah. Kalau Arab nahwu, kalau English dipanggil grammar. Dia ada kata kerja, kata nama dan sebagainya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Syekh Fahmi menyebutkan, siapa yang menguasai ilmu nahwu maka akan indahlah perkataannya. Sebaliknya siapa yang tidak menguasai ilmu nahwu maka perkataannya tidak tersusun, bahkan kadang-kadang tidak dapat difaham oleh orang lain. Yakni gagal untuk menjelaskan makna sebenar sesuatu hal, sesuatu perkataan dengan benar, dengan tepat. Menyebabkan, bahkan lebih dahsyat, menyebabkan orang jadi keliru. Tu orang jadi keliru. Biar tahu jangan keliru. Tu tagline tanyalah ustaz. Tanya dah, tahu dah, keliru lagi. Esok tanya lagi. Pasal program setiap hari. Tak apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan disebutkan keindahan bahasa itu membuktikan fungsinya dalam mengungkap sesuatu idea ataupun hasrat. Ulama menyatakan bahawa menyampaikan sesuatu nasihat, teguran, kiasan adalah satu perkara yang mustahak dengan menggunakan bahasa yang tepat. Kalau dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lihat bagaimana di dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas. Kalau kita tengok syair, kemudian ada gurindam, ada pantun. Kalau Melayu ni kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syair Fansuri itu kan, ada banyak. Sebab dia ada dipanggil penyerapan budaya, dipanggil apa, asimilasi budaya, menyebabkan timbulnya banyak bahasa-bahasa yang digabungkan disebabkan asimilasi yang berlaku. Dan cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila sebut tentang masalah bahasa ni, dia adalah satu perkara yang mustahak untuk kita guna dengan laras bahasa yang betul. Cuma hari ni kalau kita tengok di negara kita, berlakunya percampuran bahasa rojak yang menyebabkan bahasa ibunda kita ni terjejas. Begitu juga orang Arab pun sama juga. Kalau sabun pun dipanggil sabun, kan? Sabun, Syekh Ali As-Subuni, kan? Sabun, shampoo dia panggil shampoo. Dia ada banyak dipanggil penyerapan kata, dia panggil. Itu dalam bab yang lain. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kata bahasa Arab, bahasa Melayu pun kita kantui lah. Kita suruh anak kita, mat tolong pergi beli goreng pisang. Abah lapar. Betul goreng pisang. Dia sebenarnya pisang goreng. Pisang tu digoreng. Bukan goreng pisang. Penghawa dingin ke pendingin hawa? Tu nak sebut satu. Pendingin hawa. Tantu pun kita kalah dah. Tantu pun kalah dah. Yang hawa tu dingin ke yang dingin tu hawa? Hawa tu angin lah, bayu tu. Yang sejuk tu hawa tu, angin tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu kat situ pun kita dah salah dah. Belum cerita bahasa Inggeris lagi. Vocabulary dan sebagainya. Past tense, present tense, past participle dan sebagainya. Madhi, mudhari', amar, benda yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Baik. Tu yang duk pondok dulu duk apa itu? Fa'ala fi'lul madhi mabni'un 'ala al-fathi fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa, duk apa sampai goyang-goyang kepala. Mai lepas tu guru lupa semua. Sebab tu kena dengan jalan bersungguh-sungguh. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok jauh lah. Tengok dalam cerita Pendekar Punya Lapuk sudahlah. Bagaimana satu teguran halus yang cuba diberikan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kan dia dapat surat. Nak sebut tadi. Syekh Fahmi pernah bagi misal, dia kata, dia pernah sebut. Beliau pernah sebut, seandainya, sebab Al-Quran ni surat cinta daripada Allah, dia kata. Yang sangat penting untuk kita hayati, kita tadabbur, kita amalkan dalam kehidupan.
Dia kata, kalau kamu dapat surat daripada Presiden US, Syekh Fahmi pernah bagi misal begini. Dia kata, kalau Presiden US ke, kedutaan US ke hantar surat kepada kita, dan kita pun tak berapa nak faham, dia kata, bahasa Inggeris. Tapi kita nampaklah amount tu, ada jumlah duit yang ditulis, nilai kadar, tetapi dalam dolar, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi kita fikir. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tak faham surat tu, tapi kamu nampak jumlah duit dalam tu. Jadi kita tak tahu sama ada surat ni nak saman kita ke ataupun nak bagi hadiah pada kita. Maka apa yang tindakan yang kita buat? Kita akan mencari orang yang mahir. Untuk menterjemahkan penulisan tersebut, surat tersebut. Sebab apa? Kita nak tahu, aku ni kena bayar ke orang nak bagi duit kat aku? Kan? Ke kita buat tak tahu aja, tutup surat, ni semua scammer ni. Belum tentu lagi. Buatnya official chop kedutaan, kita betul-betul dapat $1 juta US. Tak main surah orang tak. Bukan orang cerita sini, cerita di Afrika tak. Allahumma salli alaihi wasallam. Ustaz tak main surah, saya berniaga lah ni. Oh, dapat $1 juta. Contoh. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Nak bagi tahunya, kita akan usaha juga cari tahu. Rupanya lecturer bagi tahu, cikgu bagi tahu, rupanya memang kamu dapat $1 juta US. Dia kata, minta maaf lah, saya orang kampung, dia kata, saya tak faham Inggeris. Nampak tuan-tuan? Apatah lagi surat cinta daripada Allah, yakni Al-Quranul Karim. Kata Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah. Maka begitulah dalam kisahnya pendekar bujang lapuk. Kan dia dapat surat daripada anak pendekar mastur tu. Kan? Tak apa. Betul ya? Mastur kan mustar. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Yang Aziz baca silap, kan? Sudin baca silap, Ramli baca tak bunyi langsung. Kan? Maka dia pergi cari siapa tu? Yang sebelah tu. Aini apa nama dia kan? Kepada abang-abang yang bertiga kan? Kan jumpa pukul 1 pagi kan? 1 malam kan? Nak bagi tahunya bila dah faham, baru berbunga-bunga hati kita. Bila dah faham, apa yang Allah Ta'ala cuba sampaikan, amma yatasaalun kan? Kita dah faham. Barulah ya Allah, selama ni 60 tahun aku hidup, aku tak pernah pun nak cuba faham, dan sekarang barulah aku faham ya Allah. Aku mohon maaf, mohon ampun. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Kan? Surah Al-As yang pendek pun, kalau kita tak buka terjemahan, kita susah nak faham. Allah Ta'ala sumpah dengan masa. Setiap daripada kita ni berada dalam keadaan yang rugi. Rugi yang macam mana? Dalam tafsir Qurtubi sebut. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman sebut macam mana? Dalam tafsir Buya Hamka Al-Azhar sebut macam mana? Kita cuba untuk faham, tadabbur. Itu bahasa Quran. Betapa kerdilnya kita. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perkataannya tidak akan tersusun, dia kata. Bahkan terkadang tidak dapat difahami oleh orang lain. Baik. Jadi hendaklah kita menguasai bahasa yang kita gunakan dalam percakapan kita. Syekh sebut. Bukan kata Arab saja, bahkan terutamanya bahasa yang kita gunakan dalam seharian kita. Pun kita kena mahir, kita kena kuasai. Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pi interview, dia akan tanya kita penguasaan bahasa kita. Daripada 1 hingga 5, 5 yang terbaik, berapa kamu punya penguasaan bahasa? Kan dia tanya. Saya bahasa Melayu 5. Dia kata bohong, dia kata. Kalau 5, kamu boleh buat syair klasik, macam orang Melayu dulu-dulu buat. Itu 5. Kalau level kita 3 aja. 3 ataupun 2,5. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gurindam Raja Ali Haji kan sebut kan, bagaimana ilmu tauhid diajarkan dalam gurindam tersebut. Bab tasawuf pun diajarkan dalam gurindam tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syair Fansuri, Qiyas Fansuri diajarkan kepada kita bukan sekadar untuk hiburan syair, tetapi digunakan untuk mendidik kita dengan menggunakan laras bahasa yang sangat tinggi dan juga indah. Saya dah pernah sebut pada tuan-tuan, tamadun lain, bangsa lain, mereka juga ada literature ataupun kesusastraan. Orang Arab ada sastra. Orang Eropah, Caucasian, dia orang pun ada sastra. Tetapi sastra Melayu sangat klasik dan juga unik dan juga luar biasa. Sebab apa? Kita ada pantun, mereka tak ada pantun.
Tuan-tuan. Dia ada gurindam 12, gurindam 8, gurindam 4. Tu banyak tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Pantun pun sama juga. Pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 kerat. Tuan-tuan buka. Mengaji bahasa sikit. Tuan-tuan. Sebab tu Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad luar biasa. Kita ada pantun, dia pun tak ada pantun. Kita menang. Baik. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu orang dulu-dulu jarang tengok suami isteri ni bergaduh yang keterlaluan, tak ada. Pasal isteri nak ditegur oleh suami pun menggunakan, ditikam dengan pantun. Dimadah syairnya, subhanallah. Kan? Sangat luar biasa. Kan? Sebab apa? Mengambilnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi balik dalam keadaan disiapkan sedikit makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidatina Aisyah. Dibancuh ada satu air yang lebih kurang dalam mangkuk lah Nabi, dalam bejana, dalam bekas. Dan makanan tu sedikit macam masin sedikit. Maka Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, Nabi dibawa makanan tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya rumah tangga Rasulullah. Kalau kita buat macam tu aman, selamat dunia akhirat insya-Allah. Lalu Nabi ambil, Nabi cicip sikit dah. Kemudian Nabi letak balik. Nabi sangat zuhud, sangat sederhana. Lalu Sayyidatina Aisyah, isteri ni dia duduk tengok. Dalam rumah ni ada hakim, ada peraturan. Kalau suami makan, isteri mesti jadi hakim. Tu cerita Piramli tu dia ambil kan tu. Jadi Sayyidatina Aisyah dia tengok Rasulullah minum, Rasulullah makan, dia tengok. Dan dia rasa tak sedap hati sebab Rasulullah minum sikit dah. Minum sikit dan Rasulullah letak dan Rasulullah tak pegang dah ataupun tak minum dah. Dan datang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, macam mana makanan okey? Sila lagi ya Rasulullah, lagi habiskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak syok makan seorang-seorang Nabi kita. Bahasa kita. Tak berapa nak seronok makan seorang. Jom teman aku makan. Kamu pula Nabi kata. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Sayyidatina Aisyah pun ambil. Dan bila dia rasa, Allahu akbar, dia kata astaghfirullah la haula wala quwata illa billah. Aisyah telah menyebabkan kemurkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Menyebabkan Rasulullah murka kepada aku, Nabi. Sayyidatina Aisyah kata. Sebab apa? Tak sedap. Sebab benda ada yang tu je. Ada yang tu saja. Kalau kita ni buka PTI, ada apa dah? Macam-macam ada. Semua ada. Pizza Hut 2 hari lepas pun ada lagi dah. Sebab tak ada. Adakah Rasulullah tak mampu? Bukan tak mampu, bahkan khazanah, bahkan bukit nak ditukar menjadi emas pun boleh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah malaikat offer kepada Rasulullah untuk ditukarkan bukit gunung Uhud tu menjadi emas untuk kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak mau. Nabi tak nak ajar keluarga Rasulullah dengan kemewahan yang melampau. Sebab apa? Nak bagi tahu kepada kita amannya, rukunnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasil daripada itu, datuk nenek moyang kita telah meletakkan satu nilai yang sangat tinggi. Guna bahasa yang baik. Tegur, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Guna bahasa yang sopan, yang lembut, yang halus. Jangan direct yang menyebabkan orang boleh terasa hati dan sebagainya. Baik. Kan cerita Allahumma salli alaihi wasallam panjang. Dan cerita Piramli ni komplit dah. Komplit dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul, tuan-tuan akan boleh keluar banyak hukum-hukum berkaitan dengan agama. Hebat sungguh. Sebab tu Piramli ni dia wali filem. Tuan-tuan, dia wali filem. Baik, jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad ketika mana Mahmud Jun, Allahyarham, datang kepada Piramli. Tanya apa hajat? Saya tak ingat cerita apa, Kencan Tirana ke apa. Dia keluar tepi, dia kata hamba ingin minta izin, dia kata, untuk memasukkan senjata ini ke dalam rusuk tuan hamba, dia kata. Tuan-tuan tengok bahasa yang dia guna. Adakah tu bahasa yang tak baik? Bahasa yang baik, tetapi nak diajak bergaduh. Hamba ingin memasukkan, meletakkan ni senjata hamba ni di rusuk tuan hamba, dia kata. Nampak cantik bahasa dia tuan-tuan, subhanallah. Tu bahasa orang bergaduh tu. Marilah guna bahasa apa ni? Lengcai sudah mari, dia kata. Ambo, tak tahu mana mai putih tuan-tuan. Baik, jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Tu yang tuah nak bertikam dengan jubah tu, dia pantun punya banyak. Baik.
Jadi hendaklah kita menguasai bahasa Arab yang kita gunakan dalam percakapan kita. Kerana bahasa yang baik itu akan memberikan kesan yang baik kepada pendengarnya. Sama ada ianya bahasa Arab maupun bahasa ibunda kita. Kita perlu belajar bahasa untuk kita dapat mengerti perkataan orang lain dengan baik. Dan kita juga boleh menyampaikan isi hati kita dengan bahasa yang baik pula. Saya pernah pergi ke Perak, tuan-tuan. Dia panggil, kita, Ustaz, bila sampai? Saya kata baru sampai. Saya pun tanya dia, Haji main dengan siapa? Datang dengan bini awak, dia kata. Saya menung panjang. Saya kata, saya main seorang lah. Bila masa saya bawa bini saya? Dan abang bila masa bini saya pula? Dia kata, bini awak tu maksudnya bini saya lah. Dia kata, oh, nampak tuan-tuan. Tu baru bahasa Perak tu ya. Ada orang Perak ni, tak maaf. Cerita pengalaman peribadi kan. Seperti forum di situ, dekat Parit Buntar ke apa, tak ingat. Mari dengan bini awak, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajalah koma, dia kata kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengalaman lah. Tu baru dalam Malaysia tuan-tuan. Belum saya pergi ke Pantai Timur ni, ada malam, tak ada orang malam ni. Oh, cukup dahsyat tuan-tuan. Baik. Melayu Petani lain, Melayu Kelantan lain. Utara Kedah lain, Utara Perlis lain. Tu baru logat dalam bahasa, dalam daerah dialek kita. Belum tuan-tuan pergi ke Arab lagi. Kalau Qibti, Mesir, lain pula. Lahjah ada lain pula. Kalau Yaman, Laish. Pelik lagi pelik. Sampai kita pun tak faham. Syria lembut sikit. Kalau hak jenis dahsyat sikit ni Mesir lah, Qibti. Kan? Ada orang belajar Azhar, dia tahu macam mana. Kadang tu berniaga kitab. Kita main. Mereka duduk sebelah-sebelah. Kan? Bergaduh bukan main dahsyat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan lain ni macam nak buat keluar kerih tu. Kan? Lalah sekali kita pun pergi sallu ala Nabi Muhammad Syekh. Dia pun astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. Sekali lagi berkelahi balik pula. Allah. Tuan-tuan tengok, pelik sungguh Arab. Tapi kalau main selawat, insya-Allah dia akan berhenti bergaduh tuan-tuan. Itu tuan Arab. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sesungguhnya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Taala sebut sesungguhnya kami jadikan kitab sebagai Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Supaya apa? Kamu menggunakan akal memahaminya. Akal yang macam mana? Akal yang dipandu oleh syara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bahasa dan perilaku, kata pujangga sebut, sangat berkait rapat. Bahasa dan perilaku sangat berkait rapat. Sedikit yang terakhir. Maka seyogianya, ni saya petik sedikit dalam satu artikel yang dikeluarkan tentang garis panduan untuk pendakwah dalam berdakwah menggunakan bahasa yang baik. Dan itu sangat penting tuan-tuan. Bahasa berhikmah, dia kata, memiliki pelbagai maksud dan pengertian. Dan amat dipengaruhi oleh konteks dan persekitaran masyarakat mutaakhir ini. Dia kata bahasa hikmah, maksud hikmah ni dia adalah realistik dan relevan mengikut keadaan semasa. Itu maksud hikmah. Hikmah bagi Nabi SAW pernah satu ketika seorang Arab Badui, ya Rasulullah ausini, bagi nasihat pada aku. Yang pendek yang boleh aku amal. Salam apa semua tak bagi. Dia duk godak Rasulullah, duk tanya, ya Muhammad ausini, bagi nasihat pada aku. Dan Nabi tak suka cara tersebut. Nabi tak apa nak gemar. Jenis mai duk potong, cakap kasar. Kemudian last ni baru Nabi sebut, la taghdab, Nabi kata, jangan marah. Lagi Muhammad, lagi. Boleh tuan-tuan. Lagi. Orang Arab Badui kan, jenis ligan bewak dok tu. Lagi. Nabi sebut la taghdab. La taghdab ni ulama hadis dia tafsir banyak penafsiran yang pelbagai. La taghdab tu maksud macam mana? Adakah Nabi nak kata kepada jangan marah, ataupun Nabi jenis bagi tahu dia memang dia ni jenis marah? La taghdab bisa. Begitulah Nabi ulang sebanyak 3 kali. Yang kata ulama sebut. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam realiti masyarakat majmuk, bahasa dakwah yang berhikmah boleh difahami sebagai pengucapan yang diungkapkan secara berhemah. Sama ada melalui fi'li, perbuatan, ataupun qawli,
perkataan. Dan juga melalui tulisan yang telah dikeluarkan. Tulisan, perbuatan, perkataan. Kena hikmah. Terutamanya bagi seorang yang dinamakan sebagai pendakwah. Sebab apa? Sebab kita ni menjadi pemerhatian masyarakat. Baik. Jadi kalau anak-anak kita tanya, ni kenapa main bola ke solat pendek? Semalam kami main dengan ustaz pun pakai solat pendek, dia kata. Nampak tak? Dia ada modal. Semalam kami main dengan ustaz, 5 orang, semua pakai solat pendek, dia kata. Takkan kami yang bukan ustaz tak boleh pakai, dia kata. Ni pasal apa potong rambut macam ni? Macam dia panggil slope tepi. Kan, dia panggil slope tepi kan? Dia panggil qazak kan, hak potong sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain. Dia kata ustaz pun ada buat. Dia tunjuk gambar kita. Ni ustaz buat. Takkan ustaz buat tak boleh, dia kata. Nampak tak? Tu cukup bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kamu pakai baju macam ni? Ustaz pun pakai Metallica. Contohlah. Tak apa kot lah. Tak apalah kalau untuk tujuan dakwah, ahlan dipersilakan. Tapi jaga-jaga. Baik. Kalau orang biasa buat satu kesalahan, satu dosa. Tapi kalau agamawan, berlipat kali ganda. Begitulah halnya dengan pahala. Baik. Jadi Allah SWT Muhammad sebagai seorang penyeru, maka hendaklah kita memahami sensitiviti masyarakat yang mempunyai perbezaan pegangan agama dan juga tata cara dan juga adat resam. Itu penting juga tuan-tuan. Kita duduk dalam kemajemukan masyarakat, jangan sentuh hal sensitiviti, benda-benda yang boleh menyebabkan cetusnya ketidakharmonian kaum dan sebagainya. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Dan yang terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gurindam lah. Saya nak share dengan tuan-tuan. Bagus gurindam ni. Dia kata apa? Yang kurit itu kundi, yang merah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Malam ni kita sastra klasik sikit lah ni. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena kuasai bahasa dengan baik, terutamanya bahasa Al-Quran. Cintailah aku kerana 3 hal. Yang pertama, aku cintailah orang Arab kerana 3 perkara Nabi sebut. Yang pertama, aku adalah daripada bangsa Arab. Yang kedua, bahasa syurga adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena jaga perilaku kita, perlakuan kita, terutamanya tentang perkara-perkara yang sensitif. Jangan disebabkan salah cakap menyebabkan dia akan menyesal di kemudian hari. Tadi pun kita dah dengar khutbah panjang lebar tentang bahayanya fitnah yang boleh memecah belahkan ummah. Kadang-kadang sesuatu post yang kita nak post itu dari sudut konteks sebenar dia baik, tapi dari satu sudut yang lain dia menyebabkan perpecahan kepada masyarakat. Maka lebih baik kita elakkan. Kita nak terangkan benda betul, tetapi dari satu penafsiran yang lain orang salah faham, maka lebih baik kita padam. Lebih baik kita jangan post, bukan jangan padam, jangan post langsung. Begitu juga dalam WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak nasihat tu untuk keluarga kita kadang-kadang, tapi ada orang luar dekat dalam tu, dia pun terasa juga disebabkan kegagalan dia untuk memahami konteks sebenar bahasa yang kita gunakan. Maka sebab itulah kitab ini dinamakan sebagai kitab Ya Bunayya. Wahai anakku yang tercinta. Sebab apa? Sebab Al-Imam bin Wardi mengambil barakah bagaimana Luqman Al-Hakim menasihatkan kepada anaknya di dalam Al-Quran. Wahai anakku yang tersayang, wahai anakku yang tercinta, ataupun wahai anakku yang dikasihi. Menunjukkan betapa pentingnya dalam memberikan nasihat menggunakan bahasa yang baik. Sekalipun anak itu melakukan kesilapan, gunakan bahasa yang baik, sebab kata-kata itu adalah doa. Kata-kata daripada hati akan jatuh juga ke dalam hati. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang, pada bulan yang akan datang, nasihat yang ke-16 juga tentang bahasa, iaitu yang indah itu bahasa. Dia menerangkan tentang syair pula.
Kita boleh bersyair tetapi kita boleh bersastra, berseni, tetapi janganlah kita gadaikan maruah kita, prinsip kita dengan bakat yang kita ada untuk meraih sesuatu nasib yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab zaman dulu ada juga syair yang reka yang digunakan untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut dah bagaimana berlakunya pemulawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang lebar di Syaib Abi Talib, kita dah bicarakan tadi. Bagaimana orang Arab pada ketika itu, musyrikin Mekah, dia upah orang-orang penyair yang mempunyai, kan surah Asy-Syu'ara kan. Nah, syair ya, upah penyair yang mempunyai suara yang merdu untuk hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang kami nak bayar? Nah, masyhur nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah seorang sahabat yang dibinakan baginya mimbar khas dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan bin Thabit, yang asalnya ialah mereka nak bayar dia untuk hina Rasulullah. Pasal Sayyidina Hasan ni masyhur dalam kalangan sahabat yang sejak sebelum Islam memang dia mempunyai suara yang sangat merdu. Orang musyrikin Mekah datang, Abu Jahal and the gang kata, "Wahai Hasan, hang duduk sini, Muhammad lalu je hang kata." Dibayar. Berapa yang kami nak bayar, bagi tahu. Tuan, sampai tahap macam tu. Kalau zaman lah ni dipanggil cyber trooper. Itu bahasa lah. Jadi panjang lebar. InsyaAllah kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Jadi gunakanlah bakat kebolehan yang dimiliki untuk mengajak manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran ada 17 tempat Allah Taala gunakan perkataan bahasa ni, disebut pada 17 tempat. Dalam surah Az-Zukhruf, dalam surah Maryam, dalam surah Dukhan, ada banyak. Ada 17 tempat tuan-tuan boleh cari perkataan bahasa digunakan di dalam Al-Quran. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.